Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Tuan-tuan hadirin, para pendengar, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita menikmati kehidupan hari ini, dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidur kita pada malam tadi. Maka perbanyakkanlah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dihidupkan dan dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Moga-moga kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dijangkiti wabak virus COVID-19. Tuan-tuan, hari ini masih lagi masih lagi banyak kes dijangkiti virus ini. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua, keluarga kita, anak isteri, ibu bapa kita daripada dijangkiti wabak ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam kelas takmir sesi yang kedua bagi bulan Februari 2021, surau Al-Hidayah Pak Man Kasawari, dalam bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah, fasal yang ketiga, iaitu terpelihara Rasul-Rasul dari sebarang perkara yang mencacatkan kesempurnaan martabatnya. Muka surat 56 dalam kitab Wasi Jawi. InsyaAllah tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul itu semuanya, Rasul ini tuan-tuan banyak yang wajib kita yakini, yang wajib kita beriman secara tafsili, iaitu seramai 25 orang. Manakala yang wajib kita beriman secara ijmali keseluruhannya adalah 313 orang, manakala Nabi dan Rasul berjumlah 124,000 orang. 124,000 orang yang kita beriman, yang kita percaya secara ijmali, secara keseluruhan. Yang wajib kita beriman, yang dikatakan beriman kepada Rasul, adalah seramai 25 orang. Bermula daripada Nabi Adam, akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nabi lagi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul itu semuanya menurut pertimbangan akal dan syarak tetap terpelihara daripada melakukan sebarang perkara dosa. Maknanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka daripada terjebak melakukan sebarang dosa. Maknanya Nabi dan Rasul ini tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah pilih Nabi itu, Allah pilih Nabi, bukan manusia, ya.
Allah yang pilih Nabi sudah tentu pilihan yang tepat. Tidak sama seperti mana pilihan manusia. Pilihan kita kadang-kadang tuan-tuan dalam kita memilih pemimpin kita sudah tentu ada sedikit perasaan menyebelahi. Kadang-kadang ada sedikit perasaan tidak setuju. Ini pilihan manusia. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala maha tepat dan maha adil. Jadi Rasul dan Nabi itu tetap terpelihara daripada sebarang dosa, bahkan sebarang perkara makruh, bukan sekadar perkara dosa. Bahkan Nabi juga, Rasul juga terpelihara daripada melakukan sebarang perkara makruh. Mereka tetap dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia, yang menjadikan mereka ikutan yang baik dan contoh utama. Jadi Nabi-Nabi ini Allah pelihara mereka daripada sebarang dosa, bahkan tidak melakukan perkara yang makruh, dan mereka tetap mempunyai sifat pribadi, akhlak yang mulia dan menjadi ikutan yang baik dan contoh utama kepada umat yang dipimpin oleh Nabi-Nabi, oleh Rasul-Rasul tersebut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah tuan kitab ni sebut, kalaulah mereka tidak bersifat demikian, kalaulah Nabi tadi tidak ada sifat terpuji, sudah tentu tuan-tuan Nabi ini tidak ada sifat yang tidak terpuji. Bahkan Nabi ini sifatnya sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Sidik, benar. Tidak pernah Nabi Rasul bercakap bohong. Tidak pernah Nabi tidak amanah. Tidak pernah Nabi menipu, Tidak pernah Nabi membohongi. Jadi kalaulah mereka tidak bersifat demikian, kalaulah Nabi tadi tidak ada sifat terpuji, sudah tentu mereka tidak akan disegani dan tidak dihormati. Jadi Nabi ini tuan-tuan mempunyai akhlak yang baik, sifat mahmudah, sifat terpuji, sudah tentu mereka ni dihormati oleh umatnya, oleh orang ramai. Bahkan mereka dipandang rendah dan tidak dipercayai oleh masyarakat. Kalaulah mereka ada akhlak yang buruk, sudah tentu dipandang rendah dan tidak dipercayai oleh masyarakat. Jadi sama juga dengan kita tuan-tuan, manusia biasa kita ini, kalaulah kita ada sifat perangai kita, akhlak yang buruk, sudah tentu orang tidak menyenangi kita. Kalau kita ada perangai yang baik, tidak pernah tipu orang, selalu bantu orang, selalu tolong orang, tutur kata kita, bicara kita, perbuatan kita, muamalah sesama manusia dalam bentuk akhlak yang baik, maka sudah tentu kita ini disenangi dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Maka tidak akan ada sesiapa yang mahu menurut pimpinan mereka. Kalaulah Nabi ini mempunyai sifat perangai yang tak baik, akhlak yang buruk, sudah tentu mereka ini tidak akan diikuti oleh masyarakat, dan akan hilanglah tujuan Tuhan mengutus mereka untuk memimpin umat. Hilanglah tujuan sebenar Allah utuskan Rasul ini untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Kalaulah Rasul-Rasul itu bersifat dengan sifat yang tidak terpuji. Jadi sudah tentu Rasul-Rasul ini mempunyai sifat akhlak yang terpuji. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka, utus mereka untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Tidak ada seorang Nabi pun yang memimpin umatnya ke jalan yang salah. Semua Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin umat ke jalan yang benar. Bahkan laulah mereka melakukan sesuatu yang mencacatkan sifat kesempurnaan manusia, seperti mereka meninggalkan sesuatu yang wajib
atau mengerjakan sesuatu yang haram, ataupun mereka melakukan apa-apa jua yang bertentangan dengan akhlak yang mulia, seperti berdusta, berlaku khianat, menyembunyikan kebenaran, memungkiri janji dan sebagainya, nescaya akan menjadilah mereka ikutan yang buruk. Jadi kalaulah Nabi ini dia melakukan perkara-perkara yang seperti disebutkan tadi, sudah tentulah pengikutnya tadi akan menjadi melakukan perkara-perkara yang buruk juga. Jadi sebab itu janganlah sekali kita meletakkan, mengatakan bahawa Rasul-Rasul ini melakukan dosa juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan khianat juga, menyembunyikan kebenaran, memungkiri janji. Sebenarnya tidak ada pada pribadi dan sifat Nabi dan Rasul itu. Kita tahu bahawa sifat Nabi ini, Nabi bersifat dengan sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Ini pegang betul-betul tuan-tuan. Kalau kita pegang betul-betul, beriman betul-betul, percaya betul-betul, ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi dan sifat Rasul, maka kita tidak akan mengatakan bahawa Nabi itu berdusta, Nabi itu melakukan perkara yang keluar daripada adat manusia. Maka yang demikian adalah mustahil. Mustahil Nabi-Nabi tadi melakukan perkara yang haram. Mustahil Nabi melakukan khianat. Mustahil Nabi menyembunyikan kebenaran. Mustahil Nabi melakukan perkara yang bertentangan dengan akhlak mulia. Kerana mustahil bagi Allah Ta'ala menyetujui perkara-perkara yang buruk atau menyuruh supaya orang-orang yang bersifat buruk itu dijadikan ikutan, sedangkan manusia diperintahkan menurut Rasul. Jadi mustahil Allah mustahil bagi Allah yang menyetujui perkara-perkara yang buruk. Mustahil bagi Allah menyetujui perkara-perkara yang buruk yang dilakukan oleh Nabi tadi. Jadi mustahil maknanya benda yang tidak masuk akal. Kalaulah Nabi tadi melakukan perkara buruk, tidak masuk akal, tidak boleh dipercayai. Ini maksud mustahil itu. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala menyetujui perkara-perkara yang buruk atau menyuruh supaya orang-orang yang bersifat buruk itu dijadikan ikutan. Mustahil lah. Sedangkan manusia diperintahkan menurut Rasul. Kalaulah Rasul tadi mempunyai perangai buruk, mustahil bagi Allah menyetujui perkara tersebut. Sedangkan Rasul ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentuk perangai akhlak manusia. Sebagaimana Allah sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak akan aku utuskan kau wahai Muhammad untuk kecuali rahmat, mendatangkan kerahmatan bagi seluruh isi alam ini. Bukan sahaja manusia mendapat rahmat, bahkan makhluk-makhluk lain, jin dan sebagainya mendapat rahmat dengan adanya utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut keterangan syarak pula, keterangan dalil daripada syarak, ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Rasul-Rasul itu dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kesempurnaan. Di antara yang diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 89 hingga 90. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallah
fabihudahumul ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada kitab suci Al-Quran. Allah sebutkan rasul-rasul itu adalah orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab suci. Jadi kenapa ada juga orang yang mendakwa dia sebagai nabi kepada orang Melayu? Mana kitab dia? Mana kitab? Mana kitab? Ini suatu pembohongan. Mana kitab suci? Tak ada, ya. Sebab itulah nabi ini ialah orang-orang yang telah kami berikan kitab suci kepadanya, dan hikmah ilmu pengetahuan serta pangkat kenabian. Oleh itu, jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum lain yang tidak akan kufur kepadanya. Mereka nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turutlah olehmu, wahai Muhammad, akan petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk Al-Quran yang aku sampaikan itu. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, sebagai petunjuk kepada kita, ya, sebagai petunjuk kepada kita, peringatan bagi penduduk alam seluruhnya, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan, kita hendaklah beramal, sentiasa membaca Al-Quran, bukan sahaja membaca, bahkan memerhati, tadabbur akan apa ayat-ayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut, dalam surah-surah tersebut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita meninggalkan jauh diri kita daripada berdamping dengan Al-Quran, ya. Sekurang-kurangnya perhatikanlah ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak banyak pun 1-2 ayat satu hari, dan kita cuba fahami ayat-ayat tersebut dengan cara kita bertanyakan kepada orang-orang yang mahir, ya, berkenaan dengan Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ini tuan-tuan, kalau kita tinggal jauh, dia jadi kita akan jadi kelang kabut, ya. Kita rasa tak tenang, kita rasa tidak tenteram jiwa. Sebab itu Allah sebutkan Al-Quran ini sebagai penawar kepada kita. Wa nunazzilu minal Quran huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, ya. Dan tidak kami akan turunkan Al-Quran itu kecuali penawar, ubat, penyembuh kepada manusia. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, ayat 73 dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidun. Maksudnya, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin ke jalan yang benar dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka pula sentiasa beribadah kepada kami. Jadi nabi-nabi ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan ikutan kepada manusia, menjadi pemimpin ke jalan yang benar, ya, berpandukan kepada Al-Quran. Nabi perintahkan, Nabi suruh kita sembahyang,
ya. Nabi suruh kita bayar zakat, ya. Dan Nabi suruh, ya, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah, Nabi sampaikan perintah Allah kepada kita, utamanya tentang sembahyang. Jadi perkara sembahyang ni tuan-tuan, jangan kita ambil mudah, jangan kita menidakkan hukum sembahyang tersebut, ya. Kalau menidakkan hukum sembahyang ke atas diri kita, diri seseorang, maka kita terkeluar daripada landasan Islam. Maknanya jangan kita mengatakan hukum sembahyang itu tidak wajib ke atas diri seseorang. Jangan, ya. Jadi kalau malas tu nak buat macam mana, ya? Malas. Kebanyakan daripada kita ni malas untuk melaksanakan sembahyang, ya, malas. Jadi tuan-tuan jangan buat main-main dengan sembahyang ini, kerana sembahyang itu adalah pokok kepada tiang agama, ya, pokok Islam. Sembahyang itu adalah tiang kepada agama Islam. Jadi kalaulah kita tidak laksanakan sembahyang, maka bagaimana nak tertegaknya Islam itu? Walaupun kita bercakap pandai tentang Islam, tetapi sembahyang tidak. Bercakap hebat tentang Islam, tetapi pelaksanaan sembahyang tidak buat. Maka ini adalah satu perkara yang tidak tepat, ya. Maka hendaklah kita dirikan sembahyang. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, ajar kepada umatnya perintah sembahyang ini apabila anak kita capai umur 7 tahun. Itu penting, ya. Kenapa? Nabi tak perintah berkenaan sembahyang ni bermula umur 50. Nabi perintah ajar solat ini ke atas anak kamu apabila dia mencapai umur 7 tahun, ya. 7 tahun. Ini suatu perkara yang perlu kita fahami dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terpeliharanya kesempurnaan martabat rasul-rasul itu daripada sebarang perkara yang mencacatkan, terpelihara pula akal, fikiran dan tubuh badan mereka dari sebarang penyakit yang meliarkan orang ramai daripada mendekati dan mencampuri mereka. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul ini Allah Subhanahu wa taala jaga martabat dia daripada sebarang perkara yang mencacatkan. Nabi pula Allah SWT jaga akal, fikiran Nabi ini dan tubuh badan mereka dari sebarang penyakit yang meliarkan, yang menyebabkan masyarakat tidak mendekati dan mencampuri mereka. Seperti penyakit gila. Mana ada seorang Nabi yang berpenyakit gila? Tak ada, tuan-tuan, ya. Cuma orang kafir menganggapkan Nabi kita ni gila. Sebab apa? Sebab dia tidak nak ikut apa yang Nabi sampaikan. Maka dia gelarkan Nabi itu gila, dituduh macam-macam. Jadi Nabi ni, tuan-tuan, Allah SWT jaga tubuh badan dia daripada penyakit yang menyebabkan orang ramai tidak mendekati, seperti mana penyakit gila, kusta dan sebagainya. Dengan yang demikian, mana-mana keterangan syarak yang pada zahirnya menunjukkan adanya perkara-perkara yang mencacatkan kesempurnaan martabat akal, fikiran atau tubuh badan setengah-setengah rasul itu, maka keterangan yang tersebut tidak boleh difahami menurut zahirnya. Kalaulah ada nabi-nabi yang mempunyai penyakit yang mencacatkan kesempurnaan martabatnya, janganlah kita memahami dengan secara zahirnya, cara luaran. Kerana hakikatnya sebenarnya berlainan dari yang ternyata pada zahirnya. Sebenarnya bukan itu, ya. Ada maksud lain. Ya. Misalnya ayat
121 dalam surah Taha pada zahirnya mengatakan Nabi Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan menurut hasutan syaitan. Tetapi hakikat yang sebenarnya perkara itu dilakukan oleh Nabi Adam disebabkan ia lupa akan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 21 surah Taha, Allah sebutkan berkenaan dengan Nabi Adam ni memakan buah khuldi kerana dihasuti oleh iblis dan syaitan, yang mana ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa berada di dalam syurga. Ya. Jadi ayat ini zahirnya menyatakan Nabi Adam telah melanggar perintah Tuhan. Zahir ayat tadi. Tetapi hakikat sebenarnya perkara itu dilakukan oleh Nabi Adam disebabkan ia lupa akan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mempunyai keazaman untuk melakukannya. Bukan kerana Nabi Adam ini dia bercita-cita